Ya, baik Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Seperti kita sedia maklum, Perdana Menteri telah pun mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Singkatannya prihatin. Okey, kalau kita ikutkan jumlah yang diumumkan 250 bilion yang akan memberi manfaat kepada semua. Kalau ikut pecah-pecahannya 128 bilion untuk kebajikan rakyat, 100 bilion untuk menyokong perniagaan dan juga 2 bilion untuk memperkukuh ekonomi negara. Dan 20 bilion ialah seperti yang telah diumumkan dalam pakej rangsangan yang sebelum ini, 12 kali ganda lebih banyak daripada yang sebelumnya. Persoalan yang paling utama yang mungkin rakyat semua nak tahu juga, dari mana datangnya peruntukan tu? Ya. So pakej prihatin ni memang fokusnya untuk rakyat. Rakyat bukan saja golongan B40 dan juga golongan M40. Yang kedua targetnya, fokusnya ialah untuk menyokong perniagaan. Dan ini terutamanya PKS. Jadi kalau kita pakej prihatin ini memfokus kepada rakyat dan juga kepada perniagaan, ini akan memperkukuhkan ekonomi kita. Jadi di manakah stimulus pakej ini ataupun pakej prihatin ini yang sebanyak 230 bilion campur yang sebelumnya 20 bilion, 250 bilion ini, kerana ekonomi negara kita dari segi fiskal adalah mencukupi untuk memberi untuk support fiskal untuk support pakej prihatin ini. Okey, Datuk Seri, kita tahu hari ini nama Makcik Kiah memang cukup trending lah kan. Okey, itu adalah analogi yang paling mudah yang Perdana Menteri nak terangkan kepada rakyat mengenai apa dia peruntukan atau bantuan yang akan diberikan kepada rakyat. Jadi kita nak tahu segala peruntukan bantuan yang diumumkan tu, bagaimana nak pastikan ia betul-betul sampai kepada individu atau kumpulan pada masa yang telah pun ditetapkan tu. So Kementerian Kewangan telah membentuk satu pasukan, satu division yang dinamakan Laksana. Pasukan Kementerian Kelakarakan saya di Laksana akan memantau execution daripada pakej prihatin ini. So dia akan buat laporan kepada saya dan juga kepada Perdana Menteri setiap minggu. Dan kita akan mempercepatkan delivery execution dari pakej prihatin ini. So Laksana adalah sebuah bahagian dalam Kementerian Kewangan akan memastikan dan memantau progress execution of the pakej prihatin ini. Jadi Laksana dia memang ada dekat setiap negeri lah untuk memantau individu yang betul-betul memerlukan, yang seperti yang tergolong dalam kumpulan yang dinyatakan. So Laksana ini memang beroperasi di sini. Dia akan memantau seluruh negara. Kita lihat bagaimana progres, terutamanya untuk masyarakat golongan B40 dan M40 dan juga dari segi perniagaan PKS. Jadi saya harap rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan, terutamanya di Laksana, akan beri fokus yang teliti untuk mempercepatkan delivery ini. Okey, kita tahu memang ini adalah satu berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia tak kalau kita berhadapan dengan penularan COVID-19 ni. Tapi untuk SOP dia, cara-cara untuk mendapatkan bantuan tu bagaimana? Itu persoalannya. Kalau untuk individu bujang contoh, bagaimana mereka nak dapatkan apa proses-proses SOP untuk dapatkan bantuan tersebut? Golongan B40 dan M40 yang kita sebutkan di dalam pakej prihatin ini, kita ada database mereka. Jadi kita dapat anggarkan siapa yang akan dapat, kita akan transfer lah duit kepada akaun masing-masing. Yang mana yang belum ada di dalam database kita boleh mendaftar di website Kementerian Kewangan. Ada list bagaimana seseorang itu boleh mendaftar untuk mendapat insentif yang disebut yang dibagi dalam pakej prihatin ini. Okey, kalau kita lihatlah pakej prihatin ni, dia bukan saja untuk membantu rakyat, terutamanya pekerja-pekerja bila terkesan dengan COVID-19 ni, tapi majikan juga. Kita nak tahu mengenai program subsidi upah tu macam mana pelaksanaan dia? So untuk subsidi upah tu kita akan memberi syarikat-syarikat PKS, SME ni subsidi untuk membayar gaji pekerja-pekerja mereka. Bagi pekerja-pekerja yang gajinya 4,000 dan ke bawah, kita akan memberi subsidi sebanyak RM600 kepada syarikat-syarikat ini. Jadi kita punya fokus, kita berharap syarikat-syarikat ini tidak akan akan terus
menyimpan pekerja-kerja ini untuk bekerja terus dalam syarikat-syarikat inilah. Dan mengambil kira kemampuan ekonomi negara, inilah kita nak tahu juga kenapa golongan M40 pun diberi perhatian untuk pakej prihatin ni. Pakej prihatin ni seperti mana saya sebut tadi, fokusnya adalah untuk semua rakyat Malaysia. Tidak kira B40 ataupun M40, ya. No one will left behind lah. Tidak ada orang yang tersisir. Jadi inilah kali pertamanya saya percaya kerajaan ada memberi fokus kepada golongan M40 juga. Jadi kalau na'udzubillah lah, wabak ni masih lagi berterusan. Jadi bagaimana kerajaan nak menghadapinya dengan keadaan ekonomi? Adakah masih akan teruskan dengan pakej prihatin yang seterusnya, kedua, ketiga, keempat? Bagaimana? Jadi kita berharaplah ni COVID ni dapat ditangani secepat mungkin. Pakej prihatin ni tempohnya 6 bulan. Kita dari kalau Faris tengok kita punya fokus, banyak pertolongan diberi dalam jangka masa 3 bulan hingga 6 bulan. Ya. Jadi kita memang haraplah dalam 6 bulan ni kalau semua orang stay at home, relax semasa period lagi 2-3 minggu ni duduk rumah, insya-Allah kita dapat menangani lah wabak COVID ni dalam masa 3 hingga 6 bulan. Okey, jadi secara kesimpulannya lah, bagaimana Datuk Seri melihat pakej prihatin yang diumumkan? Maklum balas yang saya terima setakat ini daripada rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan dan juga rakan-rakan saya di luar agak positif. Saya harap yang penting yang saya sebut tadi, kita kena pastikan pelaksanaannya, ya. Itulah sebabnya bahagian laksana ditubuhkan untuk memantau the execution pakej prihatin ini. Baik, terima kasih Datuk Seri.